Selamat malam, salam sejahtera. Adakah Jolo sudah ditangkap? Benarkah kedudukan dan lokasi Jolo sebenarnya diketahui oleh ramai orang, tapi disembunyikan? Benarkah Jolo sebenarnya tidak bersembunyi, tetapi sengaja bersembunyi dan disembunyikan? Semua ini timbul, persoalan ini timbul susulan daripada cubaan Jolo untuk berunding dengan Malaysia dengan menawarkan RM1,5 bilion supaya pertuduhan kesnya diselesaikan. Aku sampai meradang juga marah juga semalam apabila saya tahu isu ini. Saya kata seperti ini, Malaysia ini berdaulat. Malaysia ini negara berdaulat, punya undang-undang, perlembagaan yang kuat dan kukuh. Kenapa kita harus tunduk kepada Jolo dengan hanya RM1,5 bilion membayar maruah Malaysia yang telah tergadai oleh Jolo? Aku fikir Jolo patut pulang ke Malaysia, dan itulah sebabnya isu malam ini sangat sesuai untuk Anda yang mengetahui dan mengikuti isu ini, yaitu tawaran penyelesaian Jolo. Adakah pihak tahu Jolo di mana? Ulasan sepenuhnya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Peguam Negara Idrus Harun kini menjadi perhatian setelah Jabatan Peguam Negara AJC mengesahkan pihaknya ada dihubungi wakil ahli perniagaan dalam pelarian, yaitu Jolo. Semalam AJC memaklumkan wakil Jolo, atau lebih dikenali sebagai Jolo, yang membuat tawaran penyelesaian berkaitan kes penyelewengan 1MDB tetapi telah menolaknya. AJC tidak memaklumkan nilai tawaran yang dibuat, namun laporan The Edge yang memetik sumber menyatakan bahwa Jolo membuat tawaran sebanyak RM1,5 bilion. Dan ada ahli parlimen mengatakan, dengan adanya perkara seperti ini satu pengakuan bahwa Jolo memang ada menyeleweng duit Malaysia. Nak bayar apa kalau tak buat, kan? Tapi dengan apa yang Jolo buat ini, secara tersiratnya dia mengaku dia bersalah. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata, Idrus terikat dengan perundangan untuk membawa Jolo ke muka pengadilan. Namun katanya, Idrus sebaliknya membenarkan wakil AJC untuk bertemu dengan wakil Jolo. Justru dia berkata, Ismail Sabri kini perlu memberi penjelasan berkenan perkara itu, dan jika dia tahu berkenan perkara itu. Adakah AJC menyampaikan kepada wakil Jolo bahwa kerajaan Malaysia menasihatkan Jolo supaya menyerahkan diri kepada pihak berkuasa Malaysia? Melainkan Idrus memberikan penjelasan penuh tentang urusan memalukan ini. Dia jelas tidak layak untuk menjadi peguam negara, katanya lagi. Tambahan pula, kesediaan Idrus untuk melakukan perjanjian dengan Jolo tidak jauh berbeza dengan memaafkan dan membebaskan Jolo daripada jenayah dan peranannya yang merosakkan sebagai salah satu dalang utama skandal keuangan 1MDB dalam yang terbesar dalam sejarah dunia, katanya dalam kenyataan hari ini. Selain itu, Lim juga mengatakan bahwa Apandi Subahat sembunyi maklumat. Ahli Parlimen Klang Charles Santiago pula berkata, hakikat bahwa pertemuan itu diaturkan bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali membangkitkan persoalan sama ada Jolo benar-benar tidak dapat ditemui pihak berkuasa. Adakah ini bermakna segelintir individu berkuasa tahu keberadaan Jolo? Mengejutkan apabila bekas Peguam Negara akan mewakili pelarian ini, yang memainkan peranan utama dalam penyelewengan dana 1MDB. Jika Apandi tahu di mana mencarinya, bukankah dia bersubahat menyembunyikan maklumat? Mengapa dia tidak disoal siasat? Soalnya dalam satu kenyataan hari ini.
Kata Charles lagi, meskipun AJ membuat keputusan tepat dengan menolak tawaran itu, dia juga bertanggung jawab untuk memastikan Jolo dihadapkan ke muka pengadilan di Malaysia. Selepas laporan The Edge dan kenyataan dari AGC, Apandi semalam mengesahkan dia dihubungi oleh firma Washington DC, Cobre and Kim pada akhir Mei lalu yang meminta bantuannya untuk mengaturkan pertemuan dengan peguam negara. Dia berkata, tujuan pertemuan itu adalah untuk membincangkan pemulangan wang yang didakwa diselewengkan oleh Jolo daripada 1MDB. Jolo didakwa menjadi dalang skandal 1MDB dan telah didakwa tanpa kehadiran di Mahkamah Malaysia dan Amerika Serikat. Pada masa ini, keberadaannya masih tidak diketahui umum, walaupun dalam usaha polis untuk menjejak dan membawanya pulang. Jolo dipercayai berada di negara China. Ulasan kita untuk kali ini adalah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh dua orang ahli parlimen ini, yaitu yang pertama, kenapa tidak dipaksa Jolo pulang ke Malaysia? Kalau sudah ada rundingan seperti itu, kenapa tidak AGC runding pula supaya Jolo pulang? Nasib baiklah tawaran itu ditolak dengan bijaksana oleh AGC. Karena kalau tidak, ini adalah satu yang memalukan seperti yang dikatakan oleh Lim Guan Eng. Beliau mengatakan bahawa perbuatan melayan perbincangan ataupun melayan permintaan Jolo untuk melakukan perjanjian itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Kerana menurut Lim Guan Eng, kesediaan Idrus untuk melakukan perjanjian dengan Jolo tidak jauh berbeza dengan memaafkan dan membebaskan Jolo daripada jenayah dan peranannya merosakkan salah satu karena dia adalah salah satu dalang utama dalam skandal keuangan 1MDB terbesar dalam sejarah dunia. Selain daripada itu, seperti yang juga dikatakan oleh ahli parlimen Klang, Charles Santiago, beliau mengatakan adalah, adakah Apandi Sumbahat sembunyi maklumat kedudukan Jolo? Beliau mengatakan, adakah ini bermakna segelintir individu berkuasa tahu keberadaan Jolo? Kerana mengejutkan apabila bekas peguam negara akan mewakili pelarian ini yang memainkan peranan utama dalam penyelewengan dana 1MDB. Jika Apandi tahu di mana untuk mencarinya, bukan dia bersubhat menyembunyikan maklumat. Mengapa dia tidak disol siasat? Kata Charles Santiago lagi. Sekian dulu isu kali ini. Adakah Anda juga seperti dua ahli parlimen ini? Timbul persoalan besar, tawaran penyelesaian, ada pihak tahu Jolo di mana? Kata mereka. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.